responden, kesihatan mental adalah berkaitan tentang kesejahteraan emosi, psikologi dan sosial seseorang. Kesihatan mental boleh mempengaruhi cara kita berfikir dan cara kita bertindak. Masalah kesihatan mental adalah sangat meluas dan mempunyai pelbagai jenis. Sebagai contohnya, yang kerap berlaku dalam kalangan masyarakat kita adalah seperti kebimbangan iaitu anxiety, kemurungan iaitu depression dan stres sentrum. Antara contoh lain, masalah kesihatan mental adalah seperti skizofrenia, bipolar, PTSD, eating disorder dan banyak lagi. Adakah isu masalah mental ini wujud di sekolah? Persoalan ini masih sering diutarakan walaupun pada saat ini kita sudah berada di abad yang ke-21. Masih terdapat segelintir individu yang tidak peka dengan permasalahan ini. Ya, masalah mental wujud di sekolah. Masalah mental tidak hanya berlaku kepada orang dewasa, tetapi juga boleh berlaku kepada kanak-kanak dan juga remaja. Hal ini kerana pada akhir perkembangan kanak-kanak dan pada awal remaja, seseorang individu akan mula lebih berinteraksi dengan dunia sosial yang lebih luas di luar daripada keluarga mereka. Hal ini boleh menyebabkan mereka mengalami krisis diri yang sangat tinggi dan menyebabkan mereka lebih terdedah kepada masalah tersebut. Tambahan pula, dengan sikap remaja yang sangat mengejar kebebasan dan cuba mencari identiti diri akan menyebabkan remaja ataupun pelajar khususnya bergolak dengan diri mereka sendiri sehingga menyebabkan stres, dan ini akan mendorong kepada masalah mental. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi isu masalah mental dalam kalangan pelajar sekolah? Antara faktor yang menyebabkan masalah mental pada diri pelajar adalah disebabkan mereka di bawah asuhan ibu bapa yang mempunyai gaya asuhan authoritarian. Mengikut teori ekologi Bronfenbrenner, ibu bapa yang mempunyai gaya asuhan authoritarian ini akan meletakkan jangkaan tinggi terhadap anak-anak dengan mempraktikkan pendekatan kawalan, hukuman dan peraturan yang ketat yang tidak membenarkan anak-anak mempertikaikannya. Di sini, anak-anak tidak dapat memberikan pandangan serta sukar untuk bertoleransi dengan kedua ibu bapa mereka. Misalnya, ibu bapa akan memaksa anak-anak untuk mendapatkan keputusan peperiksaan yang cemerlang sehingga mereka tidak mempunyai masa yang cukup untuk rehat. Kesannya, mereka akan menghadapi tekanan akibat desakan ibu bapa yang keterlaluan. Oleh itu, ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak mendapat tidur yang cukup, makanan yang seimbang dan kesihatan yang baik untuk memastikan kesihatan mental mereka juga sebagai seorang pelajar terjaga. Antara cabaran yang dihadapi oleh guru untuk mengatasi isu masalah pengurusan kesihatan mental pelajar di sekolah ialah cabaran seorang guru dalam memastikan semua pelajar menjawab ujian kesihatan mental, iaitu ujian minda sihat dalam keadaan yang serius supaya guru-guru dapat mengenal pasti pelajar yang mempunyai masalah kesihatan mental. Ujian minda sihat ini perlu dilakukan secara serius kerana dengan menjawab ujian minda sihat, guru dapat mengenal pasti jika terdapat pelajar yang mempunyai masalah kesihatan mental yang teruk maupun sederhana. Kesannya, guru juga dapat bertindak pantas dalam melakukan tindakan selanjutnya bagi mengelakkan kesihatan mental seorang pelajar tersebut menjadi lebih teruk. Pelajar yang telah mendapat keputusan ujian minda sihat yang merisaukan akan dipanggil oleh guru kaunseling untuk menjawab ujian minda sihat sekali lagi bagi membuat prosedur seterusnya, iaitu bertemu dengan doktor psikiatri. Mengikut hierarki keperluan Maslow, di bawah aspek keperluan keselamatan kesihatan dari segi mental maupun fizikal juga amat penting bagi seorang pelajar apabila berada di dalam bilik darjah agar fikirannya tidak terganggu dengan perkara-perkara yang lain selain pembelajaran. Pelajar menghadapi stres yang melampau, ia akan mengganggu pencapaian akademik pelajar. Pencapaian pelajar tidak akan mencapai tahap prestasi yang baik. Hal ini kerana pelajar tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran. Bukan dalam pelajaran sahaja, malah ia juga mengganggu kehidupan pelajar untuk melakukan aktiviti seharian. Mengikut teori hierarki keperluan Maslow dari segi aspek keperluan sosial, keperluan manusia untuk dicintai dan diberi pendedahan sifat penyayang. Jika mereka tidak mempunyai sokongan daripada ahli keluarga, guru-guru,
rakan-rakan dan orang sekeliling, ia agak sukar untuk pelajar mengatasi stres dalam diri pelajar. Kesimpulannya, kesan atau perubahan kepada pelajar ialah buruk terutamanya dari segi pelajaran. Pelbagai kesan yang telah kita lihat melalui isu kesihatan mental ini. Namun begitu, setiap masalah semestinya memiliki jalan penyelesaiannya. Maka di sini saya akan menguraikan lebih lanjut tentang langkah-langkah bagi membendung isu ini daripada terus meningkat. Antara langkah yang dapat dilakukan adalah memberi dorongan kepada pelajar untuk melepaskan tekanan mereka dengan melakukan aktiviti yang disukai seperti permainan video, mendengar muzik dan menari. Dengan ini, mereka dapat melepaskan tekanan yang telah lama mereka pendam supaya perkara yang negatif dapat dihindari. Seterusnya, langkah yang dapat dilakukan adalah menggalakkan pelajar untuk bergaul dengan rakan-rakan yang membawa manfaat serta mampu memberi sokongan emosi. Dengan adanya seorang rakan yang boleh dipercayai, kita dapat meluahkan perasaan yang telah lama dipendam serta mendapatkan sokongan emosi daripada rakan agar kita dapat mengeluarkan emosi negatif daripada tubuh badan. Hai, menurut guru yang kami temu ramah, beliau mengatakan masalah kesihatan mental ini adalah satu masalah yang kita tidak boleh pandang ringan dan juga buat main. Menurut beliau, pesakit mental kebiasaannya akan berasa takut untuk dekati orang lain akibat rasa gugup di dalam diri. Namun, masih ada segelintir pihak yang menjadikan isu ini sebagai perkara kelakar dan sebagai bahan jenaka. Menurut kajian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, mendapati bahawa 1 daripada 3 orang dewasa Malaysia yang berumur 16 tahun dan ke atas, iaitu 29.2%, mempunyai masalah kesihatan mental. Hampir 3 kali ganda daripada 11.2% pada tahun 2006. Negeri Sabah, Kelantan, Kuala Lumpur dan Sarawak mempunyai prevalen keadaan kesihatan mental yang paling tinggi. Di kalangan belia Malaysia berumur 13 hingga 17 tahun, 1 daripada 5 mengalami kemurungan, 2 daripada 5 mempunyai kebimbangan dan 1 daripada 10 mengalami tekanan. Sebanyak 10.1% belia yang membimbangkan juga telah cuba untuk mengambil nyawa mereka. Mari kita kenali masalah kesihatan mental yang paling banyak berlaku sejak kebelakangan ini. Yang pertama ialah kebimbangan ataupun anxiety. Kebimbangan ialah satu perasaan tidak tenang seperti rasa takut, rasa risau, sama ada pada tahap sederhana ataupun yang pada tahap teruk. Setiap orang mempunyai rasa bimbang dalam diri mereka. Sebagai contohnya, rasa bimbang untuk berucap di hadapan ataupun sewaktu menjawab peperiksaan. Hal ini boleh membawa kepada panic attack ataupun anxiety attack. Masalah kesihatan mental yang kedua ialah kemurungan ataupun depression. Kemurungan ialah satu penyakit kesihatan yang memberi kesan negatif terhadap perasaan, cara kita berfikir dan bertindak. Antara simptom orang yang mempunyai kemurungan ialah mereka mengalami perasaan sedih yang melampau sehingga sukar untuk berhenti untuk menangis. Yang kedua, hilang rasa minat terhadap aktiviti yang disukai. Yang ketiga, sukar untuk tidur ataupun tidur terlalu banyak. Sekiranya simptom ini berlanjutan selama lebih 2 minggu, maka individu tersebut perlulah berjumpa dengan doktor psikiatri. Walaupun begitu, penyakit kemurungan boleh dirawat dan kemungkinan untuk sembuh adalah tinggi. Isu ini perlu diambil serius bukan saja bagi seorang guru ataupun pelajar, tapi semua pihak. Isu ini boleh dilihat sewaktu PKP yang masalah kesihatan mental ini menjadi kritikal sehingga menyebabkan kematian yang banyak. Pada menduga juga ada berkongsi sedikit cerita yang menjadi dalam realiti orang sekelilingnya, di mana bangsa tersebut mengalami panic attack di atas faktor trauma yang menyebabkan salah seorang ahli keluarga bangsa meninggal dunia sewaktu pandemik COVID-19. Dalam usaha menangani masalah ini, masyarakat secara keseluruhannya perlu mengubah tanggapan negatif terhadap masalah kesihatan mental yang sering menyebabkan pesakitnya menderita dalam kesihatan. Stigma seperti ini perlu dihapus kerana dibimbangi oleh membawa risiko lebih besar kepada pesakit sehingga ke tahap berkomorbid. Menurut Presiden Persatuan Sokongan dan Kesedaran Penyakit Mental MIASA, Anita Abu Bakar, terlalu banyak diskriminasi dalam masyarakat terhadap pesakit mental yang perlu diubah. Hakikatnya, kata beliau, penyakit ini dapat dirawat dan pesakit dapat kembali menjadi individu yang produktif dengan sokongan penuh masyarakat. Kita juga tidak seharusnya memandang enteng dengan masalah yang dihadapi, menunjukkan empati dan mengelakkan sikap menghakimi pesakit mental agar mereka diberikan kekuatan serta keberanian untuk.
Harapan dan nasihat yang dapat membantu kepada isu masalah mental ini ialah semua pihak, terutama para guru, perlulah memainkan peranan yang penting dalam memahami anak-anak murid di sekolah dan tidak terlalu memberi tekanan kepada mereka meskipun mereka gagal untuk belajar, sebaliknya memberi harapan dan sokongan yang penuh semangat kepada mereka agar mereka dapat mengharungi apa-apa jua cabaran dengan baik. Untuk memahami kesihatan mental dalam kalangan murid-murid, guru perlulah memahami elemen-elemen penting dalam perkembangan murid-murid di sekolah. Guru perlulah mengenal pasti apa peranan dan usaha yang boleh diimplementasikan oleh guru bagi mendorong kesihatan mental yang optimum pada murid-murid dalam setiap bahagian perkembangan mereka di sekolah. Sehubungan dengan itu, harapan semoga setiap insan yang bergelar guru perlulah mengakui masalah kesihatan mental sebagai masalah bersama yang perlu dipandang serius dan perlu ditangani secara kolektif. Sebagai seorang guru yang profesional, perkara asas yang perlu dilakukan adalah mengikis stigma, membuang sikap acuh tak acuh serta menghapuskan segala persepsi negatif terhadap masalah kesihatan mental dalam kalangan murid-murid. Oleh itu, keseimbangan dan kemantapan dalam memberi didikan terhadap setiap aspek mental secara tidak langsung menjadikan murid-murid lebih terdorong secara positif oleh kesihatan mental agar generasi muda yang sihat dan produktif dapat dibentuk pada era yang kian mencabar ini. Sebagai umat Islam, kita mestilah menjaga kesihatan yang telah dikurniakan oleh Allah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah bersabda, Allah tidak akan menurunkan sesuatu penyakit melainkan diturunkan bersamanya penawar. Riwayat Al-Bukhari. Saya juga ingin memetik satu potongan ayat daripada ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maksudnya, oleh itu, maka tetapkanlah kepercayaanmu bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran disertakan kemudahan. Sekali lagi ditegaskan bahawa sesungguhnya tiap-tiap kesukaran itu disertakan kemudahan. Surah Al-Ashr ayat 5 dan 6. Saya ada pantun untuk anda. Emosi sihat, kita selesa, hendaklah usaha setiap masa. Minda sihat, jiwa perkasa, fikiran emosi tenang sentiasa. Assalamualaikum.